Lidah bumi. Tuan-tuan pernah dengar tak nama lidah bumi? Lidah bumi ni adalah di mana di kawasan dalam hutan, dia ada 3 bukit yang bercantum, hampir bercantum. Di antara bukit-bukit tersebut dia ada laluan air. So petuanya apabila kita pergi operasi dalam hutan, kita jangan bermalam di lidah bumi. Katanya kawasan tu adalah tempat penginapan, tempat persinggahan atau tempat benda-benda itulah, benda-benda halus. So saya yang ilmu sedikit ini mengarahkan kami buat kemah di situ. Memang sedap, senang, keluar sikit dapat air pun dekat semua. Kemudian kami cuba masak pakai kayu di situ, tak masak-masak. Tak masak-masak. Kemudian saya gunakan lilin askar itu masak. Kemudian bila kami masak, alhamdulillah masak. Salah seorang daripada anggota kami ini si A lah, Private A. Ya, beliau ini masuk hutan, dia pergi cari ilmu. Ilmu tak apa-apa. Ilmu kepala otak nenek tiri dia, saya sebut. Ilmu kepala otak nenek tiri dia. Ilmu itu dia dalam badan dia ada 7 jarum. Kemudian apabila dia pergi operasi dengan saya, tak ada isu lagi. Cuma apabila sampai kat lidah bumi, dia pergi kat satu corner dalam hutan, dia buka seluar, dia buang air kecil. Apabila dia buang air kecil, maka benda itu penunggu kat situ jadi marah. Bila jadi marah, dia minta seekor ayam, seekor darah ayam. Kebetulan hari tersebut adalah hari di mana helikopter hantar makanan. Hantar makanan, kami dapat 2 hari makanan fresh. So ayam tersebut adalah dapat hidup. Ayam tersebut kami ada grup-grup masak. Grup masak itu salah seorangnya adalah Corporal Ramlan Ram. Corporal Ramlan Ram ni adalah abang kepada Ramlan Ram. Beliau menyimpan ayam tersebut. Bila beliau menyimpan ayam tersebut, nak makan besoknya ayam tu hidup lagi. Jadi Private A ni cuba nak ambil, nak sembelih. Bila nak sembelih tak boleh. Bila sembelih tak boleh sebab hak orang lain. Maka bila tak dapat bayar hutang darah tu, malam tu dia menjadilah masuk maghrib aja benda tu masuk, merasuk dia dan sebagainya. Jadi paniklah, terputus tadi. Sekarang saya sambung balik cerita yang Private A ni dirasuk waktu maghrib kerana tak dapat bayar hutang darah dengan penunggu tersebut. Maka malam tu dia tiba-tiba dia kena rasuk dan sebagainya. Bila kena rasuk, maka kami tak ada pilihan. Masa tu kami azan. Bila kami azan, kami cuba bantu beliau dan saya mengarahkan seorang demi seorang sentiasa menemani beliau. Beliau ni perlu ditemani, kena bercakap dengan beliau. Kalau tak bercakap dengan beliau, beliau akan dirasuk semula, benda tu kacau. So sepanjang malam kami bercakap dengan beliau, sehingga pagi. Kemudian besoknya kami pergilah ke satu tempat camp satu lagi dalam hutan. Kat situ ada seorang yang boleh merawat beliau. So panjang ceritanya, proses rawatan pun pelik juga. Alhamdulillah, kemudian dia helikopter telah keluarkan beliau dan arahkan untuk merawat semula, untuk buang semua 7 jarum ilmu kepala otak nenek dia tu keluarkan. Kemudian bila keluarkan, dia sembuh lah, alhamdulillah. Dan pada tempoh operasi tersebut juga telah berlaku kejadian di mana salah seorang daripada anggota kami, nama dia Corporal Ramlan Ram, abang Ramlan Ram, dalam hutan dia termakan makanan yang kami tutup dengan plastik. Tikus makan juga, kena virus tikus. Bila kena, usus beliau rosak. Lebih sejengkal telah dipotong. Beliau telah dikeluarkan secara kecemasan menggunakan helikopter. Dan kami semua terkena masuk hospital kuarantin sebab ada jangkitan virus tersebut. Itulah pengalaman yang dalam operasi di hutan. Apabila kita makanan tak habis, jangan tinggal, kita kena bungkus. Sebab haiwan-haiwan yang berkeliaran boleh makan. Maka alhamdulillah kami semua selamat. Hampir berkilo-kilo lah ubat kami kena makan. Ya, itu secebis pengalaman yang boleh dijadikan iktibar. Sebab itulah sangat penting untuk mengikut prosedur, mengikut peraturan dalam hutan, dalam operasi, dalam tugasan, supaya kita dalam membuat tugas negara kita jangan mudarat. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspiring by sharing. Jumpa lagi.